Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, insyaAllah, tuition PKK dalam subjek adab, kita akan mempelajari dua tajuk. Yang pertama, tajuk adab menziarahi orang tua. Okey, kita akan belajar apa adab-adab ketika kita ziarah orang tua, datang ke rumah mereka dan sebagainya. Kemudian, tajuk yang kedua, kita akan belajar tentang adab berjalan. Okey, jalan kaki pun ada adab dia juga. Bukannya boleh jalan sebarang-sebarang kan? Okey, kita akan belajar sekejap lagi. Baiklah, untuk tajuk yang pertama, kita akan belajar tajuk yang kelima dalam adab tahun 3. Okay, tajuk yang terakhir dalam adab tahun 3. Okay, ni lepas ni kita akan masuk tajuk tahun 4 lah. Okay, ni tajuk yang terakhir dalam adab tahun 3 iaitu adab menziarahi orang tua. Okay, apa adab-adab kalau awak nak jumpa orang tua? Ziarah diorang, datang rumah diorang ke, kan? Ke hospital ke, tak kisahlah. Tapi awak datang jumpa orang tua. Apa adabnya? Okay, ada beberapa adab. Sebelum tu kita akan tengok dulu pengertian orang tua. Okey, siapa itu orang tua? Ada 3 pengertian. Okey, yang pertama, orang yang lebih tua dari kita. Tak kisahlah siapa-siapa pun yang lagi tua dari kita, yang lahir awal daripada kita, dia dikira orang tua. Okey, walaupun dia belum pakai tongkat, dia belum bungkuk lagi, dia kira orang tua. Kemudian yang kedua, orang yang seusia dengan ibu bapa kita. Ini pun pengertian orang tua juga. Orang yang seusia maksudnya sebaya ataupun lebih kurang sama baya umur dengan mak ayah kita. Okey, itu pengertian orang tua yang kedua. Yang ketiga, orang tua juga ialah orang yang lebih tua dari ibu bapa kita. Orang yang lebih tua dari mak ayah kita lah. Maksudnya bayi-bayi nenek kita, atuk kita, tu dia kira orang tua juga. Okey, tu pengertian orang tua. Tengok pula apa adab menziarahi orang tua. Ada 7. Okey, yang pertama, memberi salam ketika berjumpa. Bagi salam lah bila jumpa, datang rumah diorang ke, jumpa tengah jalan ke, bagi salam. Assalamualaikum nenek, Assalamualaikum makcik. Macam tu. Kemudian yang kedua, memanggil dengan panggilan hormat. Panggil dengan panggilan yang baik lah. Pakcik, makcik, atuk, nenek. Jangan panggil nama pula. Beda. Tak boleh lah. Panggil panggilan hormat. Okey, kemudian yang ketiga, menjaga tingkah laku di hadapan mereka. Jaga perangai. Okey. Janganlah duduk tak sopan. Kan? Main masuk je rumah, tak bagi salam. Okey, itu adab yang tidak baik lah. Okey, tingkah laku yang tidak sopan. Okey, jaga. Kemudian yang keempat, membawa buah tangan apabila menziarahi mereka. Bawa buah tangan ni maksudnya bawa apa-apalah, buah ke, bawa benda-benda yang diorang boleh guna ke, kan. Apa-apa macam hadiah lah bila ziarah diorang. Janganlah bawa Mercedes ke apa ke, tak payahlah. Bawa lah benda-benda yang simple, boleh makan sama-sama ke, untuk nenek tu boleh guna ke, kan. Kemudian yang kelima, menolong orang tua menghidang makanan. Tolonglah. Bila dia hidang makanan untuk kita tu, kita janganlah tengok je mentang-mentang kita tetamu, tak. Tolong sama-sama. Okay, nenek nak saya tolong apa? Masa ni saya tolong ambil pinggan, ambil cawan, cedok nasi. Macam tu. Okay, kemudian yang keenam, tidak memotong percakapan orang tua. Janganlah dia tengah cakap awak menyampuk kan. Tunggu dia habis cakap dulu. Sebab orang tua ni sensitif sikit. Tak boleh. Kita tak boleh melawan orang ke sebarang-sebarang, tak boleh. Dia hati dia sensitif, kena jagalah. Bila awak potong cakap dia akan rasa terasa hati dengan awak kan. Okey, kemudian yang ketujuh, ikhlas memberi dan tidak mengharap balasan. Okey, ikhlaslah apa benda yang awak bawa untuk diorang, bagi diorang, ikhlas. Janganlah awak minta balik. Nenek tadi saya bawa buah apple kan, bagi saya duit RM10. Janganlah. Okey, jadi ikhlas memberi. Jangan mengharap apa-apa. Okey, kemudian tengok pula apa cara menjaga hubungan dengan orang tua. Macam mana kita nak jaga hubungan baik dengan orang tua supaya orang tua selesa dengan kita, rasa macam senang dengan kita, senang hati kan. Okey, ada 4. Yang pertama, bercakap dengan sopan. Mestilah cakap sopan-sopan kan, mana boleh cakap kasar-kasar. Sebab orang tua ni kadang-kadang tak boleh dia cepat terkejut. Kan ada yang jenis cepat terkejut tu bahayalah. Awak tak boleh cakap tengking-tengking tinggi suara, tak boleh, dia terkejut nanti. Macam-macam boleh jadi. Okey, yang kedua, menghormati mereka. Hormatlah. Kan, hormat diorang. Diorang panggil, nyaut. Ya saya. Kan, janganlah awak diam, dia buat tak tahu. Janganlah. Okey, jadi hormat diorang. Jalan tu tunduk depan diorang. Okey, itu cara-cara kita hormatlah. Yang ketiga, memberi pertolongan kepada mereka. Tolonglah diorang. Diorang minta tolong kan. Tolong kejap ni, sapu sampah. Jadi, kita tolonglah. Okey, itu memberi pertolongan kepada mereka. Walaupun diorang tak minta tolong pun, kita sendirilah kena tolong juga. Okey, macam awak tolong mak ayah kat rumah kan. Macam itulah. Okey, yang keempat, mendoakan kesejahteraan mereka. Doakanlah diorang. Tak kisahlah makcik-pakcik mana yang awak nampak tepi jalan pun, awak kena doakan kesejahteraan diorang. Doakan diorang dipermudahkan urusan dan sebagainya. Okey, kemudian faedah beradab ketika menziarahi orang
tua. Apa kebaikan kalau kita beradab ketika ziarah orang tua? Okey, apa kebaikan dia kalau kita beradab dengan orang tua? Ada banyak, ada 7 dalam buku rujukan awak tu. Saya cuma pilih 3 saja. Okey, yang mudah untuk awak hafal lah. Okey, yang pertama, hidup menjadi lebih berkat. Berkat ni tak semestinya kaya je, tak. Hidup ni jadi berkat ni macam-macam boleh jadi. Boleh jadi awak belajar lebih cepat faham, mudah kan, urusan awak mudah, Allah mudahkan semua. Itu pun tanda-tanda hidup kita berkat. Tak semestinya kaya, ada Mercedes ke, tak. Tak semestinya. Okey, jadi hidup menjadi lebih berkat. Mudah je urusan, Allah mudahkan semua. Okey, yang kedua, mendapat pahala. Okey, dapat pahala lah, dah tentulah dapat pahala sebab Allah suruh kita beradab dengan orang tua. Bila kita buat apa yang Allah suruh, dapatlah pahala insya-Allah. Okey. Yang ketiga, masyarakat harmoni. Masyarakat akan jadi aman damai lah, tak ada bergaduh-bergaduh kan. Banding kalau awak ni biadab dengan orang tua tu mesti akan cerita juga kat jiran dia ke kan. Budak tu hari tu datang rumah aku ni main makan je kan. Janganlah. Okey, jadi masyarakat harmoni. Bila awak beradab, orang akan suka kan. Dia tu baguslah, aku suka dia datang rumah aku, tolong aku kan. Okey, jadi masyarakat akan jadi aman damai, tak ada bergaduh-gaduh lah. Sama jiran ke kan, sama saudara mara ke. Okey, yang terakhir. Akibat tidak beradab ketika menziarahi orang tua. Okey, apa keburukan kalau kita tak beradab dengan orang tua? Okey, tadi kita dah belajar faedah. Faedah tu kebaikan. Sekarang ni lawan dia ialah akibat. Okey, keburukan kalau kita tak beradab dengan orang tua. Yang pertama, yang ni pun ada 7 sebenarnya, tapi Ustazah cuma pilih 3 sahaja yang senang awak hafal. Yang pertama, hidup tiada keberkatan. Okey, ni lawan lah daripada yang tadi tu. Okey, tadi kalau kita beradab, hidup menjadi lebih berkat. Tapi kalau kita tak beradab, hidup kita tiada keberkatan. Macam-macam jadi. Sekejap sakit lah. Sekejap macam-macam lah kan. Itu tanda-tanda, salah satu tanda lah hidup tiada keberkatan. Okey, yang kedua, mendapat dosa. Okey, dapat dosa. Maksudnya, kalau kita tak beradab, dah tentulah dapat dosa kan. Sebab tadi kalau kita beradab dapat pahala. Kalau tak beradab, lawannya dapat dosa. Okey, yang ketiga, tidak dihormati masyarakat. Okey, macam tadi kalau kita beradab, masyarakat akan jadi aman damai, harmoni kan. Tak ada bergaduh. Okey, tapi kalau kita tak beradab, nenek ke makcik tu kan, dia akan rasa tak senang dengan awak kan. Dia akan sampaikan kat orang lain. Jadi, masyarakat akan tahu, oh dia ni tak bagus lah datang rumah orang semua. Tak best, tak beradab. Tak tolong pun nenek tu kan. Okey, jadi tidak dihormati masyarakat. Okey, itu sedikit sebanyak tentang adab menziarahi orang tua. Saya harap awak boleh faham. Sebab tajuk ni pun awak dah biasa jumpa dekat kehidupan sebenar kan. Dah biasa jumpa orang tua. Tak kisahlah siapa pun, mak ayah awak ke, nenek atuk awak ke. Okey, jadi ini boleh aplikasikan dalam kehidupan awak lah. Okey, untuk tajuk yang kedua, pada hari ini kita akan belajar tajuk yang pertama dalam adab tahun 4, iaitu adab berjalan. Okey, adab berjalan kaki lah. Tak kisahlah kan, kat mana pun awak pergi. Okey, ada beberapa adab sebelum kita berjalan, semasa berjalan dan juga perkara yang dilarang ketika berjalan. Okey, yang pertama adab sebelum berjalan. Ada 6. Yang pertama, pastikan kita menutup aurat. Okey, tutup yang sepatutnya lah. Apa-apa yang patut tutup, kita tutup sebelum kita keluar rumah. Okey, itu yang pertama, pastikan menutup aurat. Okey, yang kedua, berdoa. Okey, baca doa lah. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Okey, itu doa sebelum kita berjalan kaki. Yang ketiga, memakai alas kaki. Kasut lah. Tak kisahlah kasut ke, selipar ke kan. Yang penting kita pakai alas kaki. Tujuannya apa? Supaya tak tercedera, terpijak apa-apa ke ataupun najis ke kan. Okey, itu tujuan kita pakai kasut. Okey, yang keempat. Mulakan dengan langkah kanan. Pastikan mula-mula kita keluar rumah tu, langkah pertama kita dimulakan dengan kaki kanan. Okey, itu adab yang keempat. Kemudian yang kelima, meminta izin daripada kedua ibu bapa. Minta izin sebelum kita keluar lah. Jangan main keluar je kan, tak bagi tahu mak ayah risau manalah pergi. Okey, jadi kena minta izin. Mak boleh tak nak pergi kedai kejap? Ayah boleh tak pergi kedai kejap? Macam tu. Okey, diorang dah izin baru boleh pergi. Okey, kemudian yang keenam, berjalan dengan tujuan yang baik. Maksudnya nak pergi buat benda-benda baik lah. Bukan nak pergi kacau kawan ke kan. Buat benda-benda tak baik. Okey, itu adab sebelum berjalan. Ada 6. Okey, kemudian tengok pula adab semasa berjalan. Ada 6 juga.
Yang pertama, melangkah kaki dengan sopan dan teratur. Janganlah jalan kengkang-kengkang ke kan. Jadi jalan dengan sopan dan teratur. Jangan jalan sengit-bengit pula kan. Jalan sopan-sopan je. Yang kedua, memberi salam ketika bertemu sesama Islam. Kalau jumpa orang Islam, bagi salam. Assalamualaikum. Kalau awak tak pasti dia Islam ke tak ke, tak payahlah. Tapi kalau yakin memang dia pakai kopiah, pakcik-pakcik yang awak kenal, makcik-makcik yang awak kenal, bagilah salam. Assalamualaikum makcik. Macam tu. Yang ketiga, berhati-hati semasa berjalan dan ikut peraturan. Hati-hatilah maksudnya jalan tepi-tepi kan. Ada laluan pejalan kaki tu, gunalah. Jangan jalan tengah-tengah jalan kan. Orang semua habis kereta semua tak tahu nak gimana kan. Bahayalah. Awak kena jalan hati-hati dan ikut peraturan jalan raya. Kalau contohnya simpang 4, awak kena tunggulah. Janganlah awak main lintas je kan. Sekarang ni dah ada dah. Awak tekan je butang tu, nanti kereta lain semua stop baru boleh jalan. Lintasan tu kan. Itu adab yang ketiga lah. Yang keempat, menundukkan sedikit kepala ketika berjalan. Tunduk sikit je, jangan tunduk. Sungguh-sungguh tu, tunduk tu sampai langgar tiang tu janganlah. Tunduk biasa-biasa je, tunduk sikit je. Supaya jangan bangga-bangga pula jalan kan. Jangan jalan macam gangster ke apa ke, tak lah. Tundukkan sikit pandangan kita, kepala kita ketika berjalan. Supaya nampak macam merendah diri lah. Yang kelima, memberi laluan kepada orang yang lebih tua. Kalau tengah-tengah jalan, tiba-tiba ada pakcik ke, atuk ke, nenek ke kan, nak lalu, bagi laluan dulu. Pakcik lalu dululah. Makcik lalu dululah, tak apa. Macam tu, bagi laluan kepada orang yang lebih tua. Yang terakhir, peka dengan keadaan sekeliling. Peka ni maksudnya awak alert lah, awak perhatikan keadaan sekeliling sekali. Masa awak jalan tu kan, janganlah awak tak tahu pun pokok tumbang depan awak pun awak tak tahu. Janganlah, pekalah tengok sekeliling apa jadi. Kan. Pastikan jangan jatuh dalam lubang ke kan. Kalau nampak apa-apa yang perlu pertolongan awak, boleh tolong. Itu adab semasa berjalan. Seterusnya perkara yang dilarang ketika berjalan. Apa perkara-perkara yang tak boleh buat semasa kita berjalan kaki? Yang pertama, berjalan sambil makan dan minum. Ni tak sopan lah. Jangan jalan sambil makan dan minum ni tak sopan. Yang kedua, berjalan di tengah jalan. Macam tadilah, tak boleh jalan tengah jalan kan. Kereta nak lalu bahaya. Itu membahayakan nyawa awak sendirilah. Dan juga awak buatkan orang lain semua yang tengah buat kereta tu semua terkejut kan. Tiba-tiba je ada orang lintas tengah jalan. Bahayalah. Yang ketiga, jangan berjalan terlalu cepat atau terlalu perlahan. Jalan biasa-biasa je. Janganlah cepat sangat kan. Ataupun jangan lambat sangat. Jadi sederhanalah. Jalan biasa-biasa je. Janganlah cepat sangat. Jangan perlahan sangat. Yang keempat, berjalan dengan sifat takabur dan bermegah-megah. Macam tadilah jalan mendada ke, jalan macam gangster ke, bermegah-megah tu tak boleh lah. Itu perkara yang dilarang. Jalan biasa-biasa je macam awak selalu jalan. Yang kelima, tidak peka terhadap keadaan sekeliling. Awak tak boleh lah jadi orang yang macam tak kisahlah apa nak jadi, aku nak jalan je. Tak boleh lah. Awak kena tengok juga keadaan sekeliling. Ada lubang ke kat depan tu. Tengoklah ada pakcik-makcik tu buta nak melintas ke kan. Jadi kena tengok keadaan sekeliling juga. Yang keenam, yang terakhir, tidak mematuhi peraturan. Ni adalah perkara yang dilarang. Tak boleh tak ikut peraturan. Macam tadilah, dah ada lintasan zebra awak tak guna. Dah ada jejantas tak nak guna. Jadi kena pastikan kita patuhi peraturan jalan raya. Untuk keselamatan kita juga sebenarnya kan. Itu adalah sedikit sebanyak tentang adab berjalan kaki. Saya harap semua boleh faham tajuk ni. Sebab ni pun awak dah biasa lalui, awak dah biasa jalan kaki, awak tahu kan. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Semua dah biasa. Dah tahu dah dengan peraturan jalan raya. Kalau ada yang tak faham, boleh tanyakan dalam grup ataupun boleh PM Ustazah. Untuk tugasan pada hari ini, kamu semua diminta untuk siapkan set 1, iaitu kertas 1 dan kertas 2 dalam buku simulasi UPKK. Dalam buku simulasi UPKK tu ada beberapa set soalan. Set 1 ni dekat tengah-tengah. Awak buka tengah-tengah buku tu ada skema jawapan. Lepas skema jawapan tu belakang dia ada set 1, dan juga ada set 2. Pastikan awak tengoklah betul-betul kertas 1 dan kertas 2. Ada kertas 1 dekat sebelum skema. Selepas skema tu kertas 2. Siapkan kertas 1 dan kertas 2 buku simulasi UPKK. Set 1 sahaja. Kemudian bagi tajuk yang belum dipelajari, kalau ada tajuk-tajuk soalan yang awak tak pernah belajar lagi, awak boleh tengok buku nota padat UPKK. Pastikan awak rujuk buku lah. Ni Ustazah benarkan untuk rujuk buku dulu. Kalau belum belajar lagi tajuk tu, boleh tengok buku lah. Kalau tajuk yang dah belajar pun awak tak yakin, boleh tengok buku juga.
Okey, kalau siapa yang rasa macam nak cabar diri sendiri, nak buat tanpa tengok nota tu, boleh juga. Okey. Itu sahaja, tak perlu hantar gambar tugasan yang dah siapkan. Nanti kita akan bincang pada kelas akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.